Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera anda sedang menonton Malaysia hari ini, edisi 21 April 2021 bersamaan dengan 9 Ramadan 1442 Hijrah. Saya ditemani jejaka-jejaka hari ini. Apa khabar kalian? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ramadan tiba. Dah 9 Ramadan. Dah lama tiba dah. Dah seminggu lebih dah. Apa khabar semua? Diharapkan agar anda semua kekal sihat bersama dengan kami dan kita mulakan MHI pada pagi ini mungkin dengan harapan agar segalanya berjalan dengan lancar untuk urusan semuanya pada pagi ini. Bertemankan kami bertiga, saya Hanif, Sofia dan juga Fazli bersama dengan anda pada pagi ini. Okay? Alhamdulillah dapat kami bersama dengan anda semua di Malaysia hari ini. Satu keterujaan lah apabila dapat bersiaran, Hanif, Sofia kan. Sebab bila kadang-kadang kalau kita ni dah lama tak bersiaran kan, kita rasa macam bila lah kita nak bersiaran. Sebab apa? Sebab kita kadang kita ni rindukan penonton-penonton Malaysia hari ini. Tak tahulah sama ada mereka ni rindukan kita atau tidak kan. Tapi kalau kita lihat dari segi macam komen-komen mereka dekat Facebook tu, kadang-kadang misalnya katalah Sofia, Hanif kan. Kat bawah tu, mana Hanif? Mana Eli kan. Jadi kita rotation lah kan. Jadi apa pun kami bertiga bersiaran pada hari ini, nak ucapkan kepada anda selamat meneruskan ibadah berpuasa dan sedar tak sedar macam tadi Sofia mulakan 21 April kan. Macam saya dah tak lihat dah 21 April ke berapa April ke, saya lihat berapa Ramadan. Sebab macam budak-budak dululah. Bila agaknya kita nak menjengah 1 Syawal. Macam budak-budak tak kan. Tapi saya macam sangat dah. Saya kira tu sebenarnya okey, bukan ini yang serius lah sebenarnya. Kalau boleh tu kita tak nak Ramadan ini berakhir dengan cepat. Betul. Sebab kalau boleh tu kita nak setiap orang bulan Ramadan ni mereka ni dah ada idaman ataupun dah ada perancangan apa yang nak dilakukan sepanjang Ramadan. Contohnya ada di antara kita yang mungkin satu hari satu juzuk mereka nak khatamkan. Jadi macam saya pun sama jugalah. Jadi apabila kita dah menjengah 9 Ramadan ni, kita flashback balik. Kita dah juzuk ke berapa. Jadi kita nak recap, kita nak cepatkan, nak lambatkan ke, kita tengoklah waktu ketika tu. Kita bercakap berkenaan dengan puasa ni, sebentar saja lagi kita akan bincang berkenaan integriti ketika berpuasa. Ini antara satu yang sangat menarik lah kita boleh tekankan. Bukan sekadar kita melihat Ramadan ni sekadar kita berpuasa, makan dan minum. Tetapi adakah kita sebenar-benar ni menjaga pertuturan, perlakuan dan pemikiran kita walaupun tidak dilihat orang lain? Itu menjadi persoalannya. Saya sebenarnya masih membiasakan diri dengan Ramadan yang kali ini apabila berterawih kan. Dengan norma baharunya, kemudian kita kena pakai face mask, kadang-kadang terlucut juga kan. Itu maksudnya integriti kita untuk mematuhi peraturan juga yang ditetapkan dalam masa yang sama, sebab kita je yang tahu ni. Kita je yang tahu sama ada kita ikut atau tak. Kita je yang tahu sama ada kita scan aplikasi MySejahtera tu walaupun pergi ke surau bawah rumah je pun, kita je yang tahu. Kadang-kadang kita buat macam dah, tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik, sebenarnya ia membawa kepada makna sebenar Ramadan ini, dalam membawa kejujuran kepada diri kita sendiri. Mungkin kita boleh cakap yang kita ni jujur, kita puasa, kita semayang penuh, tepat pada waktunya, kita bersedekah. Tapi benar atau tidak kita buat semua tu, atau hanya sekadar ingin berwayang di depan sesama manusia saja kan. Itu integriti lah yang hanya kita sendiri saja yang tahu. Deep point tu sebenarnya. Saya rasa ramai yang terasa kot. Mungkin kadang kita macam dah terbiasa dengan satu norma baru, kita tak nak scan dan sebagainya. Tetapi berbalik sebelum kepada bukan integriti semasa bulan berpuasa sahaja. Tetapi pada bila masa adakah kita benar-benar menjaga disiplin kita itu? Wow, menjaga. Menjaga. 999. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian. Ini berkaitan dengan COVID-19 yang masih lagi sedang dibimbangkan di Malaysia terutamanya, dan saya baru terbaca sebenarnya satu statistik yang sangat menggerunkan. Sebenarnya di seluruh dunia angka kes kematian telah mencecah lebih dari 3 juta kematian secara keseluruhannya, dan semalam 2,341 kes baharu dilaporkan, dan 3 negeri ini dilaporkan sangat tinggi, dengan Sarawak mendahului, kemudian Selangor dan juga Kelantan dengan 429 kes, Selangor 539 kes, manakala Sarawak dengan 540 kes. Setakat ini 1,389 kematian. Ini antara profil-profil yang boleh kita kongsikan juga. Dan senarai mukim merah di Malaysia setakat ini membimbangkan. Kita melihat di Sarawak, di Kelantan, banyak sebenarnya antara premis yang terpaksa ditutup untuk memastikan kita dapat membendung penularan yang semakin berleluasa ini. Dan ialah antara yang dikongsikan juga yang menjadi kerisauan adalah antara sekolah-sekolah lah. Semalam saja disebutkan 2 sekolah di Johor baru ditutup. Ini yang menjadi satu kerisauan kerana bila kita melihat anak-anak kecil yang berada di sekolah ini, adakah ialah
mungkin berpunca daripada keluarga mereka? Adakah pergerakan mereka itu benar-benar dilihat selepas mereka keluar sekolah? Itu yang terjadinya penularan seperti ini. Ya, ada di antara masyarakat pun, ada ataupun NGO pun ada juga meminta kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan supaya membuat kembalilah sistem pembelajaran pengajaran di rumah sebab bukan sahaja di Johor Bahru, malahan kita lihat di Kelantan, dekat Sarawak pun ada sekolah-sekolah yang telah pun mulai ditutup. Kita risaukan bukan saja pelajar, ialah kalau pelajar itu dijangkiti, kita lihat di sekolah itu bukan saja ada pelajar, ada guru, ada kaki tangan. Termasuk berdekatan dengan kita pun. Selangor pun di daerah pertanian telah pun diarah tutup sehingga notifikasi yang seterusnya. Dan sebenarnya ada SOP yang boleh dikongsikan juga. Di sekolah sekarang ini, kalau seorang pelajar itu dijangkiti, satu sekolah sebenarnya hanya kelas itu saja akan ditutup terlebih dahulu sehingga keputusan yang lain diketahui dan kemudian baru dipertimbangkan untuk ditutup. Itu SOP terbarulah bagi Kementerian Pendidikan. Kita tak nak panik. Mungkin ada SOP yang telah digariskan tapi ada kebimbangan juga dari ibu bapa. Jadi kalau rasa bimbang tak perlu hantar anak ke sekolah. Itu yang paling penting. Okey? Kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dadak Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di harian Metro. Di halaman belakang, saya minat tajuk ni. Ini berkaitan dengan carta penjalin terbanyak dikuasai oleh awang import. Peledak tempatan dikatakan tumpul. Ini berkaitan dengan Liga Bola Sepak Malaysia. Apabila satu statistik selepas 9 perlawanan menetapkan bahawa ramai sekali penyerang import seperti biasa menguasai senarai penjaring. Dengan Bergson da Silva dari JDT dengan 9 gol, Selangor punya penyerang iaitu Ifidayo Olisugan dengan 7 gol dan membimbangkan apabila penyerang tempatan hanya sekadar ada 2 dan 1 gol sahaja, termasuklah Syarif Fikri, Akia Rashid dan juga Safawi Rashid. Dan ada satu sekurang-kurangnya menarik lapas lega di halaman ke-47 ini berkaitan dengan tajuk yang siapa ayam tambatan. Kita tahu Harimau Malaya akan berdepan dengan UAE, Vietnam, Indonesia dan sebagainya dalam kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Hanya Guilherme Paula sahaja penyerang naturalisasi kebangsaan yang setakat ini telah menjaringkan 4 gol dan mungkin bakal menjadi sandaran kepada Tan Cheng Ho untuk menjadi peledak utama nanti. Tapi ada juga kebangkitan Arif Aiman Hanapi, pemain muda berusia 18 tahun ini yang sedang meningkat prestasinya dan juga beberapa pemain-pemain lainlah. Ini mungkin kebimbangan awal dalam kita melihat kepada kebangkitan Harimau Malaya sebab mereka pun dah mendapat dos pertama vaksin sebagai antara mereka yang bakal berjuang mewakili negara nanti. Okey. Itu di harian Metro di halaman belakang terlebih dahulu. Saya mulakan. Seterusnya. Okey, seterusnya ini dia di berita harian. Kalau hari ini dah kongsikan tadi. Tapi sikitlah Dev, cerita pasal sukan. Saya nak relate sikitlah pasal sukan sebab awang import tadi kan? Rata-rata di antara peminat bola sepak mengatakan bahawa kalau awang import ni pemain termahal dalam Malaysia, awang import ni dari JDT. Kan? Tapi sebenarnya silap. Paling mahal sekarang ini adalah pemain dari Sabah FC, Seb Johnson. Nilainya 3.3 juta. Sebab kadang orang cakap, oh ni JDT mahal apa semua. Tidak. Sabah FC memegang carta nombor 1 untuk pemain termahal import di Malaysia. Okey, kita lihat di berita harian. Okey, berita sukan tapi di berita harian ni satu cerita yang menyedihkan. Di muka surat 4 saya terus nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan Sri Paduka Tunku Azizah mengucapkan takziah kepada Sultan Selangor. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin atas kembalinya ke Rahmatullah ayahanda Tengku Permaisuri Selangor Allahyarham Abdul Rahman Baba 89 tahun semalam. Dan ucapan yang sama turut dirakamkan oleh Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menerusi kenyataan yang dimuat naik menerusi laman sosial Facebook Istana Negara. Jadi saya mewakili kru penerbitan Malaysia hari ini merafak sembah takziah kepada Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Nur Rashikin atas kembalinya ke Rahmatullah Allahyarham Abdul Rahman Baba. Dan marilah sama-sama kita mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah SWT, diampunkan dosa dan ditempatkan di kalangan mukmin yang soleh serta mendapat husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita terus saja nak lihat perkongsian di NST pula. Silakan Sofia. Baik, saya teruskan di NST. Ini berkenaan apa yang kita kongsikan sebentar tadi. Halaman utama menunjukkan school concern. Sekolah ditutup. Dengan keadaan pada ketika ini melebihi 2,000 kes, ada beberapa pendapat yang merasakan bahawa satu sistem perlu diadakan untuk mengubah sistem persekolahan anak-anak kita, sama ada satu sistem rotasi ataupun jangka masa berada di sekolah dikurangkan. Ini antara yang menjadi kerisauan. Dan di halaman yang kedua, virus spike sparks schools
closure call. The National Parent Teacher Association has urged the Education Ministry to close all schools and switch back to home-based teaching and learning following the emergence of COVID-19 infections in schools. What's stated is the virus is already in the community and school grounds are not immune to transmissions. And of course, many parents have been spotted bringing their young children who are possibly school students to crowded and congested areas. Jadi, seperti dikongsikan, adalah sedikit sukar untuk mengawal pergerakan anak kecil. Kita tidak tahu bagaimana mereka, mungkin pergerakan mereka bersama dengan keluarga dan sebagainya. Betul. Jadi, tidak menjadi satu perkara yang patut kita merasakan terkejut dengan peningkatan kes di sekolah, tetapi apa yang diingini oleh para mereka yang berada di ialah sektor persekolahan ini adalah untuk mengubah sedikit. Betul. Mungkin berada di belajar di rumah dan sebagainya. Dan bukan itu saja, kita melihat beberapa negeri yang terkesan dengan penutupan sekolah dan juga di Kelantan kebenaran solat Jumaat, solat fardu dan solat sunat tarawih di masjid negeri, bandar dan jajahan penutupan bagi masjid Mukim Surau dan di seluruh negeri Kelantan bermula hari ini 21 April. Dan juga dikatakan masjid negeri, bandar dan jajahan adalah dibenarkan 50% sahaja daripada kapasiti masjid selepas penjarakan. Dan aktiviti-aktiviti seperti takzirah, tadarus Al-Quran, iktikaf dan lain-lain adalah tazkirah tidak dibenarkan. Jadi ini antara yang dikongsikan bermula hari ini sehingga satu tarikh yang akan diusulkan. Ya. Baik, ini antara perkongsian yang kami bawakan di Harian Metro, Berita Harian dan juga NST. Pastinya anda boleh dapatkan untuk membaca dengan lebih lanjut. Dan kita ingin teruskan perkongsian. Ini berkaitan dengan perkongsian pertama di Malaysia hari ini. Antara yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan penunggang P-Hailing. Betul. Dan dilaporkan lebih daripada 1,000 kes kematian membabitkan para penunggang ini sejak tempoh Perintah Kawalan telah pun diperkenalkan pada tahun lalu. Dan ini pastinya menjadi satu perdebatan dan juga perbincangan berkaitan dengan kebajikan mereka. Betul. Ya. Adakah mereka sebenarnya mendapat atau mempunyai satu perlindungan sekiranya apa-apa, jangan cakap kematian lah, tetapi sekiranya tercedera dan sebagainya. Kerana kita melihat kerja mereka ni mungkin mudah, senang, tetapi risikonya sangat tinggi. Ianya melibatkan semua pihak lah, bukan saja untuk penghantar P-Hailing ni sebenarnya, tapi ianya melibatkan komuniti masyarakat dekat tempat tu, di jalan raya itulah. Contoh andai kata kalau misal kata pemandu ataupun penunggang P-Hailing ni kemalangan, kalau kemalangan libatkan sesuatu tu tak apalah, takut melibatkan orang lain kan. Tapi agaknya kemalangan itu berlaku kerana apa? Adakah disebabkan mungkin penunggang motosikal ini melanggar syarat-syarat di jalan raya, ataupun sebab apa? Sebab difahamkan penunggang P-Hailing ni rata-rata di antara mereka ini mengejar trip. Sebab apa? Sebab mereka ni akan mendapat sedikit imbuhan lah apabila penghantaran makanan ataupun barang-barang yang dihantar itu cepat daripada masa yang dijanjikan lah. Yang kita difahamkan kalau setengah tu tidak dihantar dalam satu tempoh masa, mereka akan mengalami kerugian. Ini yang menjadi persoalannya. Adakah mereka benar-benar dijaga, sedangkan nyawa mereka itu ada sesuatu yang menjadi persoalan lah bila mereka berada di atas jalan raya dengan menunggang dengan cara yang berbahaya dan sebagainya. Jadi kita akan bincangkan bersama salah seorang penghantar makanan untuk berkongsi apakah yang dilalui oleh beliau sebentar saja lagi kerana kita ingin mengetahui apakah punca permasalahan ini. Dia kadang-kadang jadi dilema juga sebab kadang-kadang kita sebagai pelanggan kita mesti nak barangan kita tu sampai cepat kan, terutamanya makanan kan. Lagi nak waktu berbuka. Contohlah. Dan mereka pun dalam dilema juga, mereka nak menghantar dengan cepat, mereka nak hantar on time. Nanti pelanggan marah, ada juga kes yang dimarah hanya kerana lambat 5 minit macam tu. Sebab kata makanan dah sejuk apa semua jadi. Tapi dalam masa yang sama mereka tak digalakkan untuk melanggar isyarat lalu lintas kan. Tapi mereka kadang-kadang mereka terpaksa melanggar untuk cepat. Jadi dilemanya kat situ. Yang mana satu kita nak ikut. Dan mungkin kita akan bersama dengan salah seorang penghantar makanan untuk bercerita mengenai realiti sebagai penghantar P-Hailing ini dan dalam masa sama untuk menjaga kebajikan. Kita bersama dengan Encik Amir Nazirul Kamarudin, seorang penghantar makanan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Jadi pagi ni belum start bekerja lagi ya? Belum, selalu saya pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Okey, kita masih lagi nak berborak kat sini. Baik, Encik Amir, mungkin nak kongsikan sedikit sebanyaklah. Ada yang kita dengarkan satu peraturan akan diwujudkan untuk menjaga kebajikan para penghantar makanan. Jadi, bila Encik Amir mendengar sesuatu yang akan diusulkan macam ni, apa perasaan? Jujurnya, kalau saya sendiri, saya bersyukurlah. Kerana contoh macam baru-baru ni, kerajaan telah pun
melakukan satu inisiatif untuk Pekeso contohnya. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin akan membantu para rider untuk ambil perlindungan, kerana sebelum ni setiap rider tak diberikan sebarang caruman untuk perlindungan. Semua atas inisiatif rider sendiri. Jadi setelah ada inisiatif macam ni yang dilakukan oleh kerajaan, alhamdulillah dia baguslah. Ya, boleh menarik sedikit nafas lega di situ. Sekurang-kurangnya bila keluarga dan sebagainya melihat anda bekerja, mungkin rasa tenanglah mempunyai satu perlindungan. Dan kita nak fahamkan satu situasi sebenarnya. Ya, mungkin ramai yang mencemuh mengatakan penghantar makanan ini sekadar nak kejar trip, nak bawa laju, bahaya. Tetapi apakah sebenarnya yang dilalui oleh Encik Amir mewakili semua penghantar makanan apabila perlu bergegas, kadang-kadang tu terlanggar peraturan undang-undang jalan raya dan sebagainya. Mengapa kena bergegas seperti itu? Okey, untuk makluman, sebenarnya setiap rider yang diberikan tugas untuk menghantar makanan telah diberikan masa untuk melengkapkan tugasan tersebut. Jadi setiap kali bila kita terima satu job lah kan, so kita diberikan masa 5 minit untuk sampai ke kedai. Jadi daripada situlah saya rasa kebanyakan rider akan rasa macam tergesa-gesa. Rasa macam nak cepat untuk sampai ke kedai. Sebab kalau lambat sampai, tugasan tersebut mungkin akan hilang, akan diberikan kepada rider lain dan itu sedikit sebanyak akan membantu, akan mengganggu performance untuk rider itu sendiri. Jadi sebabkan itulah. Tapi saya syorkan, supaya setiap rider patuhi saja peraturan dan undang-undang jalan raya. Sebab bagi saya sekiranya kalau kita tunggu sekalipun dekat city light, InsyaAllah takkan mengganggu pun kita punya masa untuk sampai ke kedai tersebut. Jadi kalau katakan terlambat sedikit hantar makanan, adakah insentif untuk seorang penghantar makanan itu akan dikurangkan ke bagaimana? Ada tak? Tak. Tak ada. Kalau kita terlambat pun, dia akan mengganggu kita punya rate bayaran tu. Takkan mengganggu pun. Itu kalau nak ganggu pun mungkin disebabkan order tu kita tak terima ataupun masalah teknikal, internet habis, internet line slow. Benda-benda macam itulah yang akan mengganggu. Baik. Jadi setakat ini kan Encik Amir dah melihat ramai sebenarnya antara mereka yang terkorban ataupun mengalami kecederaan ketika bertugas menghantar makanan. Ini bila mendengar situasi kes seperti ini, apakah perasaan mendengar keadaan mereka seperti itu? Pertama sekali bila kita dengar benda-benda macam tu, sedih lah. Kita rasa sedih lah dan kita membuatkan kita berfikir 2-3 kali bila setiap kali nak masuk kerja tu. Kadang-kadang kita berisau. Mungkin benda ni boleh jadi dekat aku, mungkin boleh jadi dekat kawan-kawan aku yang lain. Tetapi bila kita fikir balik, inilah satu-satunya jalan untuk aku cari rezeki untuk buat masa ini. Jadi terpaksa juga lah kita bekerja. Yang penting tekankan aspek keselamatan lah. Baik. Bawa tu jangan laju-laju, jangan langgar lampu isyarat, benda-benda macam tu lah. InsyaAllah. Benda-benda yang asas yang perlu kita ingat lah ya. Baik Encik Amir, selain daripada Pekeso yang akan dicadangkan sebagai seorang penunggang P-hailing ini, apakah antara manfaat lain yang diharapkan boleh diadakan untuk anda? Saya mengharapkan supaya setiap kawasan yang ada khidmat P-hailing ni ada satu center di mana setiap rider P-hailing mungkin boleh berkumpul ataupun mungkin boleh mendapatkan apa saja maklumat, apa saja barangan-barangan yang perlu, barangan-barangan basic untuk bekerja. Di setiap tempat, maksudnya di setiap tempat, maksudnya macam saya di Taiping mesti ada satu tempat khusus untuk setiap rider P-hailing. Sebab sekarang ni tak banyak. Ada yang di KL saja, ada yang di Penang, Ipoh. So, kadang-kadang menyukarkan setiap rider ni untuk dapatkan maklumat, untuk dapatkan barangan-barangan untuk bekerja. Baik. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Amir Nazirul Kamaruddin sudi meluangkan masa, memberikan kita sedikit gambaran apa yang boleh memberikan satu sokongan dan support lagi bagi anda semua penghantar makanan. Terima kasih Encik Amir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
Salam. Itu yang kita lihat kan sebenarnya banyak cabaran, banyak kekangan. Dan kita mungkin sebagai yang bukan penghantar makan ni kita nampak sebenarnya situasi mereka. Macam yang Hanif kata tadilah kan, kita ni sebagai orang yang minta order makanan ni apa semua, kita lambat kita tu kita nak marah saja kan. Rider-rider ni, tapi kita tak tahu sebenarnya di sebalik mungkin dalam perjalanan mereka tu ada masalah yang timbul. Macam tadi Amir pun dah kongsi, kadang-kadang masalah internet. Kan kita rasa macam kita dah hantar time tu kan, tapi kita tengoklah tak ada line dan sebagainya. Jadi saya pun baru terfikir pasal internet. Betul. Kita tak tahu kan. Untuk sekarang dah tahu dah. Terima kasih Amir. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bawakan lebih banyak perkongsian berkaitan dengan integriti dalam ibadah puasa. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini bertemankan saya Hanif dan juga Sofia. Okey, tadi kita nak menyentuh berkaitan dengan integriti ibadah puasa. Kalau sebut pasal integriti ni kan Hanif, kita dah ingat macam rasuah dan sebagainya kan. Tapi di bulan puasa ni pun ada integriti melibatkan ibadah puasa ini. Jadi persoalan saya juga di mana ada di antara kita yang mungkin melakukan pelbagai amal ibadah selain daripada berpuasa, mungkin mereka ini mengumpul seberapa banyak pahala, tetapi apa yang digambarkan dekat situ sebenarnya tidak seperti mana apa yang dia buat. Contohnya perbuatan itu adalah sia-sia sahaja. Dah puasa, dah solat, dah sedekah, tapi mungkin tidak dapat balasan yang setimpal. Dan adakah ianya mungkin boleh melibatkan skop integriti dalam pada kita ni nak berpuasa itu? Betul. Kadang-kadang terlambat masuk kerja 5 minit kan, bagi alasan yang tak betul. Tapi itu mungkin antara integriti yang boleh dikaitkan dengan puasa, dan itu antara untuk mendidik kita lah. Dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita ingin bersama dengan salah seorang pakar dalam bidang ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Siraj, Profesor Obstetrik dan Ginekologi dan Pendidikan Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Telah pun bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Ramadan ke-9. Betul. Alhamdulillah. Datuk, kita nak mulakan mungkin dengan pengertian integriti dan apa simboliknya kepada integriti ini dalam ibadah puasa dan juga kita sebagai umat Islam dalam menyelami maksud sebenar integriti tersebut yang ingin diajar ini. Silakan. Okey. Terima kasih Hanif dan Fazli. Bila cakap tentang integriti ni, yang tergambar di kepala kita adalah dalam konteks kejujuran. Kejujuran, keutuhan diri yang kita panggil integriti itu, dan juga ketelusan dan ketulusan. Maksud dia apa yang dikatakan itulah juga apa yang dibuat. Dan apa yang dibuat adalah apa yang sering dikatakan. So integriti itu memang nilainya sangat tinggi kerana dia merupakan harga diri seseorang tu. Kita kalau nak berkawan dengan orang, Hanif dan Fazli, integriti itu jadi satu ciri yang memang kita utamakan. Sebab kita nak tahu kita boleh percaya tak kawan kita ni. Jadi oleh sebab itu dalam kehidupan seharian, integriti, ketelusan dan ketulusan itu adalah merupakan citra dan juga imej seseorang tu. Jadi itu yang pentingnya kenapa kita kena bincangkan integriti. Dan kita berada dalam satu bulan, bulan Ramadan ini yang merupakan satu madrasah latihan untuk kita melatih diri. Dan khususnya dia punya KPI, kita guna bahasa sekarang lah kan. KPI puasa ni ataupun sepanjang Ramadan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Jadi takwa itu cerminannya adalah integriti. Maknanya kalau katalah kita nak tengok sampai ada takwa kita meningkat atau tidak, kita tengok kita punya tahap integriti. Sebenarnya kalau tengokkan masa kita kecil-kecil dulu kan, Fazli dan Hanif, tak tahu umur berapa yang ayah dengan mak ajar ni suruh puasa. Jadi mungkin ada yang Darjah satu. Darjah satu, okey. So selalu darjah satu tu bukan apa, sebab kawan-kawan lain pun dah puasa. Sekolah, betul. Jadi dia ada motivasi kan. Masa yang sebelum tu kita tadika sekejap aja agaknya. Jadi mak kata separuh hari pun tak apa. Betul. Kan. Tapi bila sekolah tu
kita soalan pertama saya ingatlah bila datang sekolah, awak puasa tak hari ni? Betul. Kan? Ya, setuju. Betul. Tapi kan masa tu ingat tak Hanif dengan Fazli? Ya. Punyalah kita kena mendidik diri kita ni dengan lapar-lapar tu. Especially kalau kita ada adik kan. Adik kita tak puasa. Lepas tu nanti dia makan macam-macam depan Makan kita. aiskrim depan mata pula. Ya. Masa kita puasa tu, air pipe dekat tepi padang sekolah tu pun sedap. Kan? Ya? Betul. Kita punyalah. Jadi masa tu kan saya ingat lagi macam mana saya kena menahan diri untuk tak minum, tak makan walaupun mak saya tak nampak. Ya. Sebab nanti petang bila kita nak berbuka, mak kita kan, ini sebab hari puasa ni mak buatkan tu, buatkan ni. Jadi saya rasa dalam hati saya kalau saya tak berpuasa, maknanya saya curi-curi makan, saya rasa sangat tak seronok macam tu. So nak menghasilkan rasa tak seronok tu adalah satu integriti, satu latihan integriti. Kita boleh je makan, kita boleh je minum masa orang tak nampak kan. Ya? Apatah lagi kan Fazli dengan Hanif kalau kita ada geng tak puasa. Faham tak maksud ni? Macam kita adalah 2-3 orang yang tak puasa juga tapi kita menyorok-nyorok. Tapi depan orang nanti kita buat lembik je. Itu semua adalah dalam konteks menanamkan integriti. Ya, jadi oleh sebab tu, integriti ni adalah melakukan sesuatu yang betul sekalipun tiada yang melihat. Doing the right thing when nobody is watching. Kan dengan izin. Jadinya dalam konteks ketakwaan dalam bulan Ramadan ni, kita meningkatkan kesedaran bahawa tak ada tempat di atas muka bumi ni yang tak ada yang melihat. Sebab Allah itu maha melihat. Allah itu sentiasa melihat. Oleh sebab tu kan Fazli dan Hanif sebenarnya integriti itu kita lentur buluh tu daripada rebung. Maka dengan itulah yang nak kita tanamkan pada anak-anak kita supaya nanti bila dia besar latihan Ramadan ini meningkatkan integriti dia dan bila dia jadi pegawai contohnya kan pejabat awam ataupun dia mungkin jadi inilah Grab orang kata yang menghantar makanan semua ni yang pun tadi tu betul lah. Ya. Saya bukan kata kita nak pandang rendah tidak tapi semua tu memerlukan integriti. Daripada orang kata semualah sama ada yang bekerja secara general worker pekerja awam ataupun pekerja yang tahap sokongan dan pelaksana. Apatah lagi kalau dia jadi ketua sebabnya integriti ni dia kalau katalah nak rosaklah integriti dan amanah seseorang itu atau organisasi itu, dia bermula daripada atas. Sebabnya kalau kita tengok bos kita bohong, kalau tengok mak ayah kita suka bohong, anak-anak pun bohonglah juga kan ataupun integriti itu tidak dijadikan satu keutamaan. Ya, tapi apa yang Datuk katakan tadi, contohnya ingat tak masa kita kecil-kecil dulu Hanif kan? Saya teringatlah, betul-betul saya teringat. Wow, dulunya memang aku memang tak ada integriti lah kayaknya. Masih belajar. Masa kecil bukan dah dewasa ni kan. Teringatlah dulu-dulu kalau pergi kata nak ambil air semayang kan. Bukan ambil air semayang macam ni, kata nak kumur. Telan dulu. 10 kali ambil air semayang kan. Itu contoh dulu. Tapi sekarang kita dah berubah kan. Dah besar, kita kena tahu kan. Okey, baik Datuk. Ini apa yang berlaku sekarang lah. Saya nak tanya juga sebab sekarang ni Datuk, sebab media sosial sekarang ni berlambak kan. Jadi ada di antara kita yang mungkin berpuasa tu kita tak boleh nak tunjuk dekat media sosial. Kan berpuasa kan, tapi ini yang luarannya. Selain daripada berpuasa kan macam baca al-Quran. Contohnya pergi tarawih. Dulu popular dengan dan tarawih kan, hashtag dan tarawih apa semua kan. Jadi adakah dengan perkara-perkara sebegini rupa kita upload dekat media sosial, ianya sedikit sebanyak mungkin mengganggu integriti itu ataupun integriti itu akan terakis apabila kita ni membuat perkara sedemikian, Datuk? Okey. Saya punya jawapan macam ni sebenarnya Fazli dan Hanif. Dia bergantung kepada niat seseorang tu kan, innamal a'malu binniat, dan hanya sebenarnya kita sajalah yang boleh menentukan niat kita tu Jadi pada saya kalau misalnya niatnya memang untuk sama-sama memotivasi orang lain, khususnya kawan-kawan dia sendiri supaya juga pergilah melakukan amal ibadat ni pergi tarawih, seronok kan tarawih tu itulah dia niat yang dia akan mudah-mudahan itu didapat ganjaran yang setimpal. Tapi kalau ada di situ terselitnya rasa mungkin dia sendiri takjub pada diri dia tahu. Dia tak sangka dia pun boleh buat macam ni kan Jadi yang kat situ dah jadi ada ciri-ciri dalam konteks ujub konteks takabur, konteks nak menunjukkan tu itu dah foul lah kalau kita kata kalau main tu itu kira dah foul Jadi tetapi untuk konteks ini bagaimana impaknya kepada integriti, saya kira kita hanya kena menunjukkan
yang betul sahaja. Itu integriti. Kalau misalnya kita mungkin kadang nak ambil gambar pula tidak berkata-kata. So kalau katalah kita harapkan dia pergi solat tarawih itu tiap-tiap malam lah. Bukannya pada malam yang dia upload saja kan. Ataupun dia baca Quran tu, mudah-mudahan dia baca dengan konsisten dan istiqamah. Bukannya untuk masa dia ambil gambar saja. Jadi semua tu sebenarnya kan, terima kasih Fadli dan Hanif kerana keluarkan perkara ni, timbulkan kerana di situ ada muhasabah. Apa yang kita buat sepanjang Ramadan ini, sebelum kita tidur, kita akan tengok adakah sepanjang hari ini saya melakukan perkara yang berintegriti. Maknanya tidak ada langsung terselit di situ elemen nak menipu. Dia macam ni satu lagi, sekarang dah ada bazar Ramadan balik kan ni. Saya minta sangatlah, memanglah semuanya mahal, mungkin pengunjung pun tak berapa ramai, tapi integriti tu mesti ada. Macam ni integriti para penjaja dan penjual di bazar-bazar Ramadan. Apa yang dijual itu mestilah sebagaimana yang digambarkan lah. Maksud dia, saya bagi contoh baru ni anak saya pergi beli kuih yang nampak macam sangat menyelerakan kerana ada yang biasalah nampak filling coklat tu meleleh-leleh kat luar ni. Tapi bila berbuka tu Hanif dan Fazli tengok kosong kat dalam dia kan. Jadi dahlah harganya pun bukanlah kata kaling-kaling, bukanlah murah tapi dan saya tergeraklah hati saya ni ketika Ramadan ni, jangan adalah niat nak menipu, nak mengambil untung kan dengan yang berlebihan sangat begini, kerana ingat dalam Ramadan memanglah setiap kebajikan dan kebaikan itu digandakan pahala. Tetapi setiap kecurangan, maksiat dan juga dosa yang kita lakukan juga akan bertambah juga dia punya azab dan balasannya. Jadi dua-dua kena ingat tu. Dan oleh sebab tu kita boleh saja nak menipu sesiapa pun, tapi kita tidak boleh menipu Allah yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Ya, betul. Saya kira ini satu pengajaran yang sangat baik. Saya suka ayat Datuk tadi, ia ibarat madrasah bagi kita dalam pengajaran sepanjang bulan ini. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak. Nanti kita hubungi lagi ya. InsyaAllah. Selamat menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan ini. Sama-sama kita insyaAllah. Iaitu Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Siraj, Profesor ONG dan Pendidikan Perubatan UKM. Sama dengan kita berbicara mengenai integriti ibadah puasa. Dia sebenarnya luas lah kan. Integriti ni. Apatah lagi dalam proses sebulan kita nak tahu semua benda. Dan yang paling susah bagi saya Fadli, adalah sebab kita je yang tahu sama ada kita buat atau tak. Betul. Kan? Integriti tu cuma kita je yang tahu kan. Dan juga untuk kita nak bagi tahu dekat semua orang tu, itu kena fikir dua kali lah. Yang paling penting niat dalam hati kita tu kan. Nak tunjuk sebab apa. Okey, itu dia. Kita dapat bercakap berkenaan dengan integriti ibadah puasa. Kita nak berhenti berehat Hanif. Sekali nanti banyak lagi pengisian menarik di Malaysia hari ini. Nak tahu apa dia? Kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Penyimpanan perlu di dalam suhu minus 75 degree Celsius yang memerlukan satu aset yang kita panggil ultra low temperature freezer. Vaksin COVID ni berbeza dengan vaksin biasa. Proses kerjanya dalam lingkungan 5 minit, tidak boleh lebih sebab kita nak jaga dia punya kualiti vaksin tersebut. Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Baik, saya nak doakan agar anda semua yang menjalani ibadah puasa tu kekal istiqomah dan marilah sama-sama untuk kita mendapat seberapa banyak pahala di bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia ini. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan suasana Ramadan bukan di Malaysia tapi suasana Ramadan di luar negara. Dekat mana yang anda nak tahu? Okey, baik, di Malaysia hari ini kita nak bawakan suasana Ramadan di Perancis. Saya pun nak tahulah apa agaknya yang menarik di Perancis ketika bulan Ramadan ini, dan nak tahu jugalah disebabkan kita ni dilanda pandemik COVID-19 kan. Nak tahulah agaknya sebab difahamkan dekat sana pun mereka pun ada buat MCO ataupun PKP juga. Jadi dengan itu saya nak bersama dengan Nur Najat Muhammad, salah seorang pelajar di Perancis. Assalamualaikum Najat. Waalaikumsalam. Saya. Najat, selamat berpuasa. Terima kasih. Najat dekat apa dia? Sekarang pukul 2.40 pagi. 2.40 pagi. Wow. Jadi tengah bersahur ke apa ni?
Lebih kurang lah macam lagi. Dah sahur ke 3 belum? jam. Belum tahu lagi. Oh, belum lagi. Masih sempat lagi kan. Okey, terima kasihlah bagi masa untuk kami di Malaysia hari ini. Jadi nak tahulah berkaitan dengan ibadah puasa di Perancis. Kalau Malaysia sekarang ni 9 Ramadan, dekat Perancis sama juga? 9 ke 8 ke? Macam mana? Ya, sama juga. Sama juga, 9 Ramadan juga esoknya. Okey. Dekat sini puasa lebih lama waktunya, iaitu 16 jam. Dan sekarang juga nak masuk musim bunga. Jadi waktu siang tu lebih panjang. Jadi macam semalam saya buka puasa pukul dah nak dekat pukul 9 malam baru buka puasa. Ya, dia macam Tapi cuaca sejuk tu mungkin tak saya boleh atasi lah rasa lapar tu. Beza dekat sini, yalah dekat sini 13-14 jam kan, dekat sana 16 jam berpuasa. Jadi ini merupakan pertama kali ke berpuasa di Perancis ataupun bagaimana, Najat? Ya, betul. Ini kali pertama berpuasa kat sini. Dan juga sebab COVID ni semua, kat sini kita orang ada curfew. Kalau nak keluar, boleh keluar pukul 6 pagi sampai 7 malam saja. Dan juga kalau nak keluar tu, kena ada macam aplikasi atau stasiun mereka panggil kat sini. Jadi rakyat harus tulis dulu lah tujuan nak keluar. Contoh nak pergi farmasi atau nak pergi supermarket. Wow. Ya. Najat, dekat Malaysia ni, kan, kalau nak apply apa semua tu, kalau nak merentas negeri, kena apply ke balai polis. Ini kalau dekat Perancis ni nak pergi mana-mana nak beli makanan pun kena juga kan memohon surat berkenaan kan. Okey, Najat, dekat Malaysia ni senanglah kan, sebab kalau untuk kita nak mendapat makanan-makanan, ada kat sini ada bazar Ramadan tak seperti tahun lepas. Jadi bagaimana Najat di Perancis itu? Ada ke macam komuniti kecil dekat sana tu yang mewujudkan mungkin ada jualan-jualan makanan-makanan tempatan ke atau bagaimana? Tak ada je dekat sini, memang hari-hari kena masak sendiri. Dan juga bazar Ramadan memang tak adalah macam kat Malaysia tu. Rasanya ni sangat berbeza. Saya sangat rindu bazar Ramadan. Tapi saya rasa lebih berdikari sebab kena masak untuk bersahur, untuk berbuka. Kat sini. Okey, jadi kalau dekat Malaysia ni macam senanglah kan kalau nak dapatkan makanan-makanan idaman. Kalau kat Perancis tu macam mana? Senang tak? Ada ke bahan-bahan dia semua? Nak masak ke? Bahan-bahan nak masak boleh cari dekat Asian market lah, tapi jauh sikit daripada saya duduk ni. Dekat sini. Tapi bolehlah kalau macam teringin sangat nak makan makanan yang macam yang dirindui, boleh cuba untuk buat kat sini. Kan, kalau dah mengidam teringin sangat kan. Najat, Najat punya proses pembelajaran dekat sana tu akan berakhir bila? Sempat ke nak balik Malaysia ke sambut raya ke atau bagaimana, Najat? Tak, tahun ni Najat akan berakhir di sini sebab kursus bahasa Perancis Najat untuk tahun 6 bulan. So alhamdulillah dah habis 6 bulan kat sini. Sekarang pun belajar online. Dan Najat tunggu untuk dapat physical class lah, lebih better kot untuk sesi pembelajaran kan. Saya rasa ramai orang pun setuju better to be in person untuk belajar. Saya tunggu je lah, tak dapat balik Malaysia lagi. Yelah, sabar je lah kan. Sebab yelah, bukan saja Najat, saya percaya ramai juga di antara kawan-kawan Najat dan juga pelajar-pelajar dekat luar negara pun nak balik ke Malaysia. Tapi yelah, disebabkan pandemik ini. Najat, sedikitlah sebab dah lalang dah belajar dekat Perancis ni. Dah difahamkan 6 bulan belajar dekat Perancis ni? Okey, 6 bulan. Dalam masa 6 bulan ni, apa yang Najat dah belajar bahasa Perancis? Mungkin boleh ajar Hanif. Hanif dengar cerita nak pergi Perancis nanti. Mungkin Najat boleh ajar yang simple je lah, macam bonjour. Bonjour. Okey, maksudnya apa khabar? Hello. Ya, hello. Hello. Okey, hello. Lagi? Apa khabar? Comment ça va? Comment ça va? Ya, betul. Itu maksudnya apa pula? Apa khabar? Apa khabar juga. Okey, terima kasih. Terima kasih, merci. Oh, Messi. Yes, Messi biasa. Sebab biasa tengok kan ada drama-drama Spanyol apa semua kan. Okey, Najat, terima kasih Najat di atas masa yang diberikan. Jadi stay safe dekat sana. Selamat melakukan ibadah berpuasa dekat sana. Stay safe lah. 14 jam kan dekat sana. Terima kasih. Selamat puasa juga kepada semua rakyat Malaysia. Baik, terima kasih. Keluarga dan kawan-kawan.
Okey, itu dia. Dan saya percaya ramai di antara anda mungkin kawan-kawan Najat ke, saudara mara Sajat, Sajat pula Najat kan, mungkin dapat melepaskan rindu lihat Najat dekat sana. Jadi itulah dia bezanya Perancis dan Malaysia. Kalau dekat Malaysia ni kalau nak merentas apa semua pakai surat, tapi inovasi di Perancis mereka menggunakan aplikasi. Okey, kita nak berehat sebab kita nak bersama dengan Sofia sebentar lagi. Sofia ingin memperkatakan tentang salah satu daripada drama di slot Samarinda iaitu Penjara Janji. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Fazli. Seperti yang disebutkan Fazli, kita akan pertengahkan pula Samarinda Penjara Janji. Saya bersama dengan Zulin Aziz dan juga Fauzi Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Saya dengar cerita yang Zulin boleh cakap Perancis. Dia nak cakap hello sayang. Dalam Perancis macam mana? Hello sayang. Macam mana sekarang? Tu raiter kompetisi dapat aku ni berafsi di baju. Wow. Ambil. Lagi apa dia tadi? Dia kata orang Perancis pagi-pagi bangun sahur. Panjang sikit. Kau nak tahu Zulin ni boleh cakap macam-macam bahasa. Siam boleh, Perancis boleh. Tapi Bangladesh boleh. Bangladesh boleh. Boleh. Tapi inilah kita nak tanyalah kan berkenaan dengan Penjara Janji ni. Setakat ni dah pun 2 minggu bersiaran. Jadi nak kongsikan sedikitlah berkenaan slot istimewa ini. Apa sebenarnya Penjara Janji ni, kisah ni tentang apa? Boleh kongsikan? Saya? Okey. Sebenarnya Penjara Janji ini mengisahkan tentang kehidupan banduan. Dan di sebalik itu sebenarnya cerita ini dia banyak kisahkan tentang warda penjara. Yang selama ini pakaian yang beruniform kita hanya nampak polis, bomber, pegawai trafik, tetapi jarang kita nampak tentang kehidupan warda-warda penjara ni. Sedangkan dia orang ni selalunya berdepan dengan dah tentunya penjenayah-penjenayah besar. Ada kes bunuh, kes rompak. Jadi nak katakan bahaya mereka ni berhadapan dengan orang yang berbahaya setiap hari. Tapi disebabkan dia orang ni bekerja di belakang tembok, di belakang itu tak nampak. So jadi Penjara Janji ni menceritakan sebenarnya kehidupan warda penjara tu yang dilakukan oleh Alif Sata. Kita nak tahu sikitlah tentang watak yang dibawakan. Kita mulakan dengan Zulin dulu. Sebagai Zulaika, ceritakan sikit watak ni. Bagaimana pengalaman membawakan watak ini? Adakah ini satu yang mencabar untuk Zulin? Okey, ini sisi lain saya lah sebagai seorang pelakon sebab selalunya saya dapat watak kelakar kan. Ini jarang-jarang berlaku sama saya dalam industri. Watak serius yang diberi kepercayaan oleh pengarah kita lah. Dia kena cakap Kelantan tapi bunyi Siam. Sebab tu kalau kita tengok komen netizen, kenapa cakap Kelantan macam bunyi Siam? Dah memang orang Siam. memang orang Siam. Dia Siam. Sempadan kan? Dia orang sempadan, orang Golok. Lepas tu dia dah duduk kat KL lama. Jadi saya kena pandai cakap KL sikit tapi masih ada bunyi Siam tu. Agak susah sikit lah. Sebab saya nak ad-lib ke, nak sesuaikan dialog tu dengan saya, susah sikit. Okey. Lepas tu buta pula tu. Jadi memang kena mengikuti sedikit sebanyak skrip jugalah sebab nak pastikan sebutannya okey semua kan? Betul. Okey. Itu memang dari awal sampai habis kerja saya nangis je. Memang betul-betul. Memang itu je kerja je. Nangis saja watak tu. Tapi dibawa dengan jayanya lah. InsyaAllah. Kelakar-kelakar pun boleh menangis juga. Mungkin nak tanyalah bagi Fauzi pula membawakan watak Zulkifli ni. Sebelum ni kita faham macam ada pernah bawa watak jahat, watak baik. Watak jahat tu bukan pernah, selalu sangat. Memang selalulah kan. Tapi kali ni dalam penjara pula. Jadi adakah ada sesuatu yang mencabar? Sangat mencabar. Sebab suasana dalam penjara tu satu. Pakaian saya paling suka sebab pakaian tak perlu tukar kan. Banduan. Kalau kita syuting cerita lain kejap-kejap tukar baju. Rupa itu je. Kan. So yang ini kalau satu hari kat situ, satu hari lah. Kan baju itu je. Cuma yang berbeza dialog dan juga kita tak nampak suasana luar. Dinding simen saja. Hanya betul-betul bergantung kepada lakonan, kekuatan lakonan. Kalau lakonan ke laut, maknanya orang sama juga macam kita tengok tembok lah berlakon. So cabarannya nak membawa watak Zul ni, saya dibagi
sparring partner yang agak kuat, Alif Sata, ada Baguio dalam tu. Jadi tak susahlah bagi saya. Cuma yang susahnya bila nak bayangkan bahawa yang banduan tu sebagai bapa dan anak dia warda penjara. Ini dah boleh cerita sebab dah tayangan dah reveal ke episod 6. Sebenarnya yang dipenjarakan tu adalah bapa dia. So macam mana dia nak menghadap bapa dia seorang banduan di dalam penjara tu. Itulah. Dia banyak mainkan emosi kan? Emosi. Sebab saya macam watak Zul ni dia rindukan anak dia. Dia tak pernah tengok daripada kecil yang dia sangka mati. Yang dia sangka budak tu dah mati waktu aksiden. Tapi sebenarnya dia adalah warda yang setiap hari berjumpa dengan dia. Tapi dia tak boleh nak sampaikan rasa rindu, sayang dia sebab anak dia tak nak terima dia. Ya Allah. Okey. Pernah tak kita tertanyalah Zulin dengan Fauzi ni macam bersama dalam satu scene? Ada tak setakat ni? Sebab dalam cerita ni memang dia isteri saya. Boleh lakukan satu babak tak? Benda baik kita nak tengok ni. Saya isteri kedua pula tu. Tak boleh kita. Dia bulan puasa. Bulan puasa sebab apa scene kita orang dalam tu scene makan je. Jadi kalau kita nak lakonkan kat situ kena ada makanan kat sini. Okey. Dia scene Baik. masa saya dengan Abang Fauzi lebih kepada masa zaman silam. Zaman silam. Yang jahat-jahat tu, yang sin-sin tak boleh dibuat di bulan puasa. Sebenarnya cerita dia yang terkahwin dengan dia ni sebab saya bekerja di sempadan Thailand, ambil dia sebagai jadi orang gaji jaga rumah. Kemudian bila dah di Thailand tu biasalah orang kita ni bila dah sampai ke sempadan, dia dah hidup dia dah tiada sempadan lagi dah. Kan? Jadi bila Zul ni berada dalam keadaan mabuk masa tu, berlakulah sesuatu yang tidak diingini. Yang dicari tapi tidak diingini. So sampailah dia orang menikah, ada seorang anak. Okey. Abe jangan be. Tak sini. So bila dia sebenarnya dia ajak menikah, dia ajak kahwin. Cuma Zul ni dia fikir dia dah ada anak, ada isteri kan. Menikah buat apa? Kahwin kejap-kejap boleh lah. Itu maksud dia. Nakal juga. Kita nak tahu, nak dengar lah si Zulin berlakon, nak ngorat ke dalam bahasa Thailand. Bahasa Siam boleh? Silakan. Bahasa Siam ke bahasa Kelantan Siam? Kelantan Siam lah. Mana-mana yang rasa selesa. Abe. Abe dah nikah be? No, makap lain ni. Mereka kuperai cenai nai. 500 baht only. 500 baht only. Bala. Dia punya nikah punya ni jangan fikir lain. Betul. Dia kata dia masa dia tu kalau nak menikah bulan puasa ada diskaun RM500. Sebab sekarang ni musim pandemik tak perlu jemput ramai-ramai. Ada Tok Kadi dengan saksi dah boleh jalan. Jadi sesuai kata RM500 tu. RM50 lah. RM50. RM50. Ya, 500 baht RM50 je kan? RM50. Okay, Zulin membawa watak sebagai wanita buta dan bertutur yang saya sebut tadi lah, Kelantan Siam. Adakah ni satu yang suka macam susah juga nak buat? Susah. Ingat macam kita dah biasa duk imitate cakap Thailand. Tapi ni lain. Sebab dia dah duduk kat KL, dia kena ada KL sikit. Dia kena ada Siam tu sikit, Kelantan juga. Ada 3 bahasa dalam satu. Dia buta pula tu. Betul sambil menangis. Sebenarnya saya tengok watak yang dia bawa pun bagi saya lah sebagai seorang pelakon saya rasa amat berat. Konsentrasi dia nak membutakan mata dia sendiri yang celik tu dan dengan anak yang autism. Lepas tu dengan dia nak kena jaga dialog dia supaya tak keluar bahasa dia sekarang ni. Dan dengan mood yang nak menangis tu. So dalam satu masa dia kena fokus 3 benda. Betul. Untuk dia dia sampaikan kepada penonton watak Zulaika ni. So far saya tengok episod sampai episod 6 ni saya teruja jugalah. Saya memang teruja lah dengan kebolehan dia. Hebatlah. Hebat. Sebab saya dah portray Zulin, bukan saya saja, semua orang akan portray dia ni sebagai seorang komedian. Kan? Dengan lawak dia, kalau dekat Instagram dia tu semua video-video tu hampir 90% semuanya yang komedi kan. So orang dah tahu dia komedi. Terbaiklah. Okey. Jadi kalau
bagi mereka yang belum lagi start tengok Penjara Janji ni, satu kata-kata pendek untuk mereka, kena tonton mula sekarang juga, dan apakah yang menarik yang boleh kita expect lepas ni? Okey, saya nampak cerita Penjara Janji ni, dia punya cutting point dia tak ada macam cerita Melayu sekarang. Memang produser dan juga pengarah dia ambil konsep cerita Korea. Yalah, sekarang kebanyakan orang suka cerita Korea kan. Jadi konsep penceritaan tu pun dah ikut cerita Korea. Okey. So dia yang belakang dikedepankan, yang depan dikebelakangkan. So Nice. Cara editing tu dah lain. Cerita Penjara Janji ni tidaklah seperti cerita-cerita cinta biasa. Anda kena tonton tapi jangan lupa bawa tisu. Itu janji saya. Tonton tapi jangan lupa bawa tisu. Zulin, short one. Okey, dia ada banyak pengajaran dalam cerita Penjara Janji. Dan sangat sesuai ditayangkan di bulan Ramadan. Kalau tengok, mungkin dia dapat merapatkan kita. Wah, kita sesama keluarga bila tengok cerita ni kan. Kalau saya tak ada ayah, kalau tengok cerita ni, confirm saya akan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Saya berlakon pun saya teruja nak tengok cerita ni. Bukan sebab nak tengok diri saya, tapi saya nak tengok jalan ceritanya. Okey. Kita pun tak sabar untuk ada anda semua untuk mula menonton Penjara Janji. Terima kasih kita ucapkan Zulin Aziz dan juga Fauzi Nawawi sudi meluangkan masa pagi-pagi bersama kita di MHI. Terima kasih. Selamat berpuasa. Okey, kita akan berehat. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan Hanif pula untuk satu perkongsian yang sangat-sangat penting, lapor pendapatan 2020. Bersama dengan Hanif, silakan. Terima kasih Sofia, dan kita nak teruskan ini satu perkongsian yang sangat penting dengan melaporkan pendapatan. Adakah anda salah seorang pembayar cukai di Malaysia? Jika ya, sudahkah anda menjalankan tanggungjawab dengan melapor dan membayar cukai pendapatan pada tahun ini? Dan lebih penting, mengapa kita perlu lapor pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia? Untuk itu, di MHI pada pagi ini kita ingin bincangkan berkenaan dengan kepentingan lapor pendapatan 2020 sesuai dengan musim Jom Klik Hasil 2021 atau program memfailkan borang nyata yang kini sedang dilaksanakan oleh LHDN Malaysia bermula pada 1 Mac 2021. Untuk itu, kita ingin bersama dengan Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat LHDNM, Encik Abdul Rauf Abdullah Sani yang telah pun bersama kita secara panggil Encik Abdul Rauf Abdullah Sani yang telah bersama dengan kita secara panggilan video di MHI pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat Ramadan, Hanif. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dengar suara saya? Ya, dengar. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh mulakan sebab kita faham yang berkenaan lapor pendapatan 2020. Ramai sekali pertanyaan. Mungkin di luar sana mengatakan bahawa mungkin tak perlu melaporkan kerana pendapatan minimum tidak mencukupi ataupun tidak perlu dilaporkan. Tapi sebenarnya berapa pendapatan minimum untuk membolehkan seseorang itu melapor pendapatan kepada LHDN? Okay, terima kasih. Terlebih dahulu, Assalamualaikum. Salam sembilan Ramadan kepada semua penonton di luar sana. Hari ini berbalik pada soalan tadi mengatakan bahawa berapa pendapatan minimum yang perlu kita laporkan kepada lembaga hasil. Sebenarnya tiada pendapatan minimum yang perlu dilaporkan kepada lembaga hasil kerana mempunyai tanggungan atau mempunyai liability yang berbeza-beza. Mungkin macam saya sudah berumah tangga, mempunyai pelepasan isteri dan anak-anak. Mungkin Hanif seorang bujang, tiada pelepasan tetapi menuntut pelepasan ibu bapa. Jadi untuk secara umumnya, sebagai garis panduan untuk di luar sana, sekiranya seorang itu mempunyai pendapatan daripada penggajian iaitu makan gaji, di mana setiap bulan kita memperolehi gaji dan biasanya 34,000 dan ke atas, selepas ditolak KWSP atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, mereka ini layak untuk mendaftar nombor cukai. Terusnya, kalau pendapatan itu daripada perniagaan, as long ada pendapatan, ada dan didaftarkan perniagaan itu, maka kita perlulah ada nombor cukai. Jadi pendapatan selain daripada penggajian dan juga selain daripada perniagaan, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan faedah, royalty, pendapatan ini juga adalah tertakluk kepada pengenaan cukai. Jadi sebenarnya di luar sana yang masih tiada nombor cukai, layak untuk memohon nombor cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan kita gunakan platform secara online untuk mendaftar nombor cukai. Sekiranya pembayar cukai atau pembakar pembayar cukai ingin melapor pendapatan,
daftar melalui portal rasmi kami di www.hasil.gov.my. Okey. Okey. Mungkin persoalan seterusnya juga satu yang sangat penting untuk diberitahu, membetulkan stigma ini berkaitan dengan selepas kita melapor, adakah semuanya akan dikenakan cukai oleh LHDN? Cik Rauf? Itulah. Stigma ni saya rasa banyak yang salah faham. Kalau kita ikutkan, tak semestinya kita lapor cukai itu kita kena bayar cukai. Ada kes yang kita dapat bayaran balik. Sebab macam saya kata tadi, setiap individu kita berbeza dari segi tuntutan pelepasan-pelepasan, apa rebate cukai yang kita layak untuk tuntut. Kita di Lembaga Hasil untuk tahun 2020 kita ada 24 jenis pelepasan seperti yang tertera dalam poster atau VT yang kita lihat sekarang ini. Yang mana pelepasan-pelepasan ini kita boleh tuntut. Contohlah, saya bagi contoh sebagai Hanif. Hanif bekerja sebagai personality TV3 dan mendapat penggajian secara bulanan. Kalau kita kumpulkan secara tahunan, katakan berjumlah 89,000. So Hanif layak untuk daftar nombor cukai dan kemudian isi borang e-filing. Dengan mengisi borang e-filing tersebut, Hanif ada pelepasan-pelepasan cukai yang layak dituntut. Seperti yang saya tunjuk tadi, 24 jenis tu, mungkin Hanif boleh tuntut pelepasan insurans nyawa, insurans perubatan. Kita ada pembelian bayaran-bayaran bil utilities. Kita boleh menuntut pelepasan ibu bapa. So pelepasan-pelepasan ini kita boleh tolak daripada pendapatan yang kita kenakan cukai tadi, 89,000. So kiranya lepas pendapatan yang kita laporkan tolak dengan pelepasan-pelepasan yang dibenarkan tadi, maka mungkin cukai pada tahun itu cukai untuk tahun itu hanya 4,000 saja. Tetapi mungkin Hanif dah bayar potongan cukai bulanan. Kalau kita perasan untuk penggajian, makan gaji, setiap bulan kalau dalam payslip tu dia ada tolak potongan PCB. So iaitu secara bulanan. So bila kita kumulatifkan dia menjadi tahunan, itu adalah potongan cukai bulanan atau PCB yang setahun. Macam saya kata tadi, Hanif punya cukai 4,000 tapi ada PCB kepada Lembaga Hasil yang telah diremitkan setiap bulan oleh majikan sebanyak 6,000. Jadi Hanif akan dapat bayaran balik 2,000. Jadi saran saya, jangan takut, jangan risau kerana tak semestinya kita lapor cukai pendapatan tu kita kena cukai. Setiap individu berbeza dari segi tanggungan dan pelepasan-pelepasan yang mereka tuntut. Ya, betul. Jadi jangan risau. Kita rasa lapor pendapatan tu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Seram sejuk pula saya bila Cik Rauf gunakan nama saya sebagai contoh ni. Tapi tak apa. Bagi pembayar cukai baharu Cik Rauf terutamanya. Bagaimana sebenarnya, mungkin ada yang terlepas pandang sebelum ni, tapi untuk memulakan melaporkan pendapatan mereka sebagai pembayar cukai baharu. Betul. Untuk pembayar cukai baru di luar sana, saya ambil saja 4 step yang mudah ni untuk saya kongsikan. Yang pertamanya, seperti yang dalam VT ni ada yang 4 step. Yang pertama, kita cuba dapatkan daftar nombor cukai dulu. Sebab kita kalau tak ada nombor cukai, kita tak bolehlah daftar cukai. Maksudnya tak boleh buat cukai. Jadi yang pertama, dapatkan dulu nombor cukai. Jadi untuk dapatkan nombor cukai ni, bolehlah pergi ke mytax.hasil.gov.my ataupun pergi ke laman web kami di Lembaga Hasil, di portal rasmi kami. Di situ ada capaian Easy Hasil yang mana tuan-puan penonton di luar sana, pembayar-pembayar cukai baru yang bakal boleh memohon pendaftaran secara digital. Dan kemudian dapat nombor cukai ni, barulah kita mintakan nombor PIN. So nombor PIN ataupun yang kita katakan kita akan bagi satu nombor PIN dalam 16 digit kepada pakar pembayar cukai untuk mengisi borang untuk mendapatkan kata laluan. Seterusnya kita boleh buat e-filing. So 4 step ni yang penting. Yang pertamanya saya kata tadi, dapatkan nombor cukai pendapatan. Yang keduanya tadi, dapatkan nombor PIN. Selepas kita dapat nombor PIN, kita boleh kita kena kata laluan untuk setiap individu, kata laluan. Yang keempat, kita boleh buat secara e-filing. So 4 step ni amat mudah saja, hanya hujung hari saja. Gunakan portal rasmi kami untuk tuan-puan melihat ataupun bagaimana untuk melaporkan pendapatan kita. So dalam VT ataupun poster pun saya tunjukkan di sini bahawa buat e-filing amat mudah, cepat dan selamat. Hanya di hujung jari sahaja. Tak perlu risau. Ya, baik. Mungkin boleh berikan sedikit pesanan akhir kepada penonton MSI berkenaan dengan cukai laporan pendapatan ini, silakan.
Okey. So, pesanan saya kepada penonton di luar sana, jangan risau dengan lembaga hasil, jangan takut untuk melapor pendapatan kerana pendapatan ini kita kongsikan bersama, manfaatnya banyak kita kongsikan bersama secara menyeluruh di seluruh dunia, di seluruh negara kita. Pembangunan ini penting untuk Malaysia. Dan jangan lupa lapor pendapatan kerana jika pendapatan penggajian, tuan-puan kena melapor pendapatan sebelum 30 April. Manakala sekiranya ada mempunyai pendapatan daripada perniagaan, kena laporkan sebelum 30 Jun. Tetapi kalau tuan-puan gunakan e-filing, kemudian secara elektronik, kita beri tambahan masa selama 15 hari. Okey. So, ada bonus ekstra lagi kalau kita gunakan e-filing. So, e-filing ni lebih baiklah. Okey, seterusnya pesanan saya untuk di luar sana, simpan rekod selama 7 tahun. Rekod-rekod audit macam pelepasan-pelepasan yang ditutup tu perlulah disimpan selama 7 tahun. Jadi simpan rekod untuk kemudahan kita di masa akan datang. Dan sebenarnya di luar sana ataupun bakal pembeli cuaca di luar sana mempunyai banyak persoalan ataupun banyak pandangan untuk diutarakan, boleh hubungi hasil K-Line kami di talian 89111000. Saya ulang 89111000 untuk untuk sekiranya ada masalah berbangkit, boleh cuba hubungi kami, atau pada masa ini kita ada satu hasil chat yang mana pembayar cukai ataupun orang luar di sana boleh menggunakan platform hasil chat untuk kita berkomunikasi secara langsung sekiranya ada permasalahan yang timbul. Yang ketiga, saya juga ingin menarik perhatian supaya penonton di luar sana berhati-hati dengan scammers. Betul. Kerana kita faham sekarang banyak sangat scammers, penipuan. Jadi jangan mudah terpedaya sekiranya ada perkara-perkara yang tuan-puan tak percaya, hubungi kami. Kami akan cuba bantu tuan-puan. Betul. Dan akhir sekali, jangan lupa kita ada portal rasmi kami. Kami ada Facebook, IG, Twitter. Silalah follow dan like semua info-info percukaian. Yang mana percukaian info-info ini amat berguna kepada semua individu dan juga semua syarikat. Baik, Cik Abdul Rauf Abdullah Sani, terima kasih banyak-banyak sebagai Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat LHDN Malaysia. InsyaAllah selepas ini kita semua akan terus semak dan juga laporkan pendapatan 2020 seperti yang disarankan kita tadi, ianya untuk kelangsungan ekonomi negara kita Malaysia juga. Okey, jadi boleh dapatkan segala informasi yang telah pun dikongsikan tadi. Kita nak berteriak seketika kerana selepas ini Persis Salju akan kami bawakan di MSI. Setelah lama kita menanti buah tangan yang terbaru daripada Datuk Syafrina. Segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Penyimpanan perlu di dalam suhu minus 75 degree Celsius yang memerlukan satu aset yang kita panggil ultra low temperature freezer. Vaksin COVID ni berbeza dengan vaksin biasa. Proses kerjanya dalam lingkungan 5 minit. Tidak boleh lebih sebab kita nak jaga dia punya kualiti vaksin tersebut.
Wow. So powerful. Sedihnya saya dengar. Sedih. Oh, tak pakai ni. Itu dia. Baik. Persis salju. Sihat, alhamdulillah. Sahur dan sahur pula. Puasa dan sihat. Puasa dan sihat. Masih teringat sahur tadi. Sahur gua berapa tadi? Pagi tadi. 5. Pukul 5 pagi. Jadi lepas sahur tu memang tak tidur terus ke sini atau bagaimana? Terus ke sinilah. Kena siap-siap sikit baru datang sini. Baik. Datuk siap-siap sama kalau kita hari ni, lebih kurang. Tadi kan kita Okey, Persis salju. Ya. Satu buah tangan yang dihasilkan setelah sekian lama. After 10 years, 10 tahun. Ceritakan sikit. Sebenarnya lagu ni saya rekod 10 tahun yang dulu. Lepasnya. Tetapi album saya yang terakhir 20 tahun yang lalu. Ngam-ngam. Memang sengaja tunggu 20 tahun. Tak ada, tak sengaja. Sepatutnya kita orang nak keluarkan tahun lepas. Okey. 2020 lah katakan. Tapi oleh kerana pandemik, jadi saya terpaksa tunggu dulu dan kita keluarkan tahun ini. Dan sebenarnya saya keluarkan lambat pun bukan sengaja kerana saya sendiri sibuk dengan tugas-tugas lain. Jadi saya terpaksa kebelakangkan diri saya untuk selesaikan kerja-kerja yang lain. Okey, maksudnya sekarang ni dah mengedepankan balik diri ni dengan karya ni. Bagaimana percaturannya? Maksudnya sebab kita kenal Datuk Syafinas dengan guru vokalnya, dengan mengajarnya, dengan macam-macam lah kan, jurinya lagi kan. Sekarang ni dengan karya terbaru ni, ke mana perancangannya, Datuk? Okey, seboleh-bolehnya saya ingin terus menyanyi lah. Sebab selama ni saya menyanyi tapi jarang saya keluar secara publik. Kebanyakannya untuk persembahan corporate. Jadi dia kebanyakannya orang-orang tertentu saja yang melihatnya lah ya. Jadi saya harap selepas ini saya akan lebih rajin keluar dalam TV untuk menyanyi lah. Sebab kalau tidak sebelum ni saya hanya keluar untuk bercakap saja, menjurikan orang ke ya. Cakap ni pun dah macam jadi juri kan. Kan di komen kita kan. Jangan Macam mana perasaan dia? Dah lama tak berada di pentas untuk lagu baru kan. Macam gemuruh tak? Gemuruh sentiasa ada. Kalau saya perform memang sentiasa ada sedikit perasaan gemuruh. Yang sebenarnya baik sebab dia keep us grounded kan, kita boleh aware apa yang sedang berlaku kan, kita terus fokus. Macam hari ni pagi-pagi nak kena nyanyi kan, jadi kena fokus betul-betul. Suara pun belum cukup bangun tapi tak apa, saya cuba. Boleh saya ceritakan sikit pasal Persis Salju? Boleh. Lagu ni sebenarnya ditulis oleh Kusham, seorang pemuzik, pemain gitar, dan lagu liriknya ditulis oleh isterinya sendiri, iaitu Zaira. Ianya dirakamkan pada tahun 2011. Dalam 10 tahun. 10 tahun dan saya memang sengaja memilih untuk arrangementnya hanyalah minimal, iaitu 4 gitar, 3 gitar dan 1 bass gitar, dan semuanya secara akustik. Supaya kita boleh menonjolkan lebih sikit vokalnya dan memberi sedikit kelainan sebab kita dah biasa dengan muzik-muzik yang penuh. Jadi lagu ni dia hanya simple aja sebab dia menceritakan tentang perasaan seseorang yang sangat rindu kepada seseorang yang telah tiada di sisinya. Tiada tu tak semestinya pergilah. Maknanya mungkin kita tak dapat balik raya ke, so kita rindu. Boleh relate. Boleh relate. Jadi Persis salju tu bermaksud macam salju. Jadi salju tu kan dia putih, bersih, suci, tapi dia sangat rapuh. Kita pegang je dia boleh rapuh, dia hilang. So sama dengan perasaan tu, kat luar nampak macam tenang, very calm, very relaxed. Tapi di dalam sebenarnya dia sangat membara dengan perasaan rindu. Jadi sebab tu kalau tengok gambar untuk lagu ni saya pilih warna putih dan warna merah yang melambangkan salju yang putih, suci, dan merah itu perasaan yang membara. Kalau you dengar tadi dia cerita dia kan. Dia kena artistik sikitlah. Dan apa tu? Datuk Syafinas kot. Dan kalau you dengar tadi ada sedikit elemen klasikal dalam tu. Kalau kita dengar lagu dia sebenarnya memang sengaja dinyanyikan dengan penuh, kalau bahagian awal dan akhir tu
apa tu ada bunyi breathy sikit macam tu. Nak menunjukkan perasaan rindu, senyap, sunyi. Tapi yang tengah yang masa klasikal tu ialah perasaan membara rindu tu sebenarnya kat dalam dia macam membuat-buat perasaan rindu tu. Tapi kat luar dia cool. Betul. Macam belajar vokal ni. Kita yang duduk dekat sana tadi secara personally terasa stres Datuk. Terima kasih. Apabila ialah Serius awak. kata saya diam je, saya tengok je Datuk Syafinas. Satu saya tengok vokal. Saya dengar vokal tapi saya tengok macam sama je. Dia kata 20 tahun kan, 20 tahun tak lagu apa semua. Tapi susuk tubuh apa semua sama je. Badan tu tak maintain 20 tahun apa semua. Okey, baik. Datuk. Yelah, Datuk dah 20 tahun ya tidak mengeluarkan single. Dan saya percaya bahawa dalam masa 20 tahun tu pelbagai onak duri dalam industri hiburan ni yang mungkin dalam pemahaman Datuk sendiri. Datuk sendiri pun dah berada di platform untuk mencari bakat-bakat baru. Apa yang mungkin Datuk lihat dalam masa 20 tahun ini perkembangan industri hiburan Datuk? Sebenarnya saya melihat industri ini satu industri yang kecil, bukanlah besar sangat ya. Dan seboleh-bolehnya kita nak dia berkembang dan terus berkembang. Tapi saya rasa dengan adanya digital platform, teknologi, kadang-kadang saya rasa kita menjadi sedikit complacent. Macam mana nak cakap? Relax begitu ya, sebab kita mengharapkan kepada teknologi ya, misalnya artis-artis yang baru nak tumbuh, mereka rely on teknologi untuk bantu mereka dari aspek vokal, for example dalam recording ya. Bukan tak boleh, tapi jangan maximize it lah. Maknanya kena minimal boleh lah. Jangan semuanya autotune gitu. Sikit-sikit boleh lah. Ya. Tapi saya juga melihatnya dari aspek yang lebih positif, sebab ramai juga artis-artis sekarang yang rajin untuk mempelajari perkara-perkara baru, belajar vokal, even penyanyi-penyanyi lama pun masih belajar. Ya, jadi saya rasa itu satu yang sihat. Betul. Datuk, kita ada soalan dari penerbit kita nak tanyalah, music videonya mana? Ada elemen salju-salju. Mesti saya boleh jangka betul. Mesti tak? dia salji ni. Lepas tu buat kat Itali. Kalau boleh lah kita ada opera kan. Tak boleh terbang. Okey. Kami akan release lirik video dulu pada insya-Allah akhir minggu ni. Dan videonya sendiri, MV-nya insya-Allah akan direkodkan hopefully by lepas raya ke? Tayang kat sini dulu Datuk Eksklusif Di sini. Tayang sini dulu. Ya. Datuk, saya nak tanya pasal macam rinduku rindumu. Tak rindu ke yang genre-genre yang sama kan rindu. Tak rindu. Sebenarnya lagu Persis Salju ni adalah satu ballad. Jadi ballad tu biasa dalam album Saya susah nak sebut album ni sebab dia dia tak boleh sebut. Rindu dalam album tu. Jadi dalam lagu ni, dalam album ni pun banyak lagu ballad. So Rindumu Rinduku tu ada elemen R&B sikit, ya, hip hop sikit. So nak cakap rindu tak juga sebab kalau saya menyanyi untuk performance, saya nyanyi juga lagu tu. Lepas ni saya nyanyi untuk you. Rinduku nanti kita buat macam ni. Ujung dia. Okey, kita doakan yang terbaik, all the best Datuk Syafinas. Kita nakkan lagi, banyak lagi lah lagu baru. InsyaAllah saya harap selepas ni kita tengok macam mana. Sebab saya sebenarnya dah pun rekodkan dalam 6 buah lagu. Dalam diam tu saya dah rekod 6 buah lagu. Kemudian saya simpan dalam almari. Dan 20 tahun lagi baru keluar. Tak sampai 20 tahun. Jadi lama sangat kan? 20 tahun untuk berapa tu? Jadi saya tahun ni keluar semualah, tahun ni tahun depan. Doakan saya ya, doakan saya. Jadi insya-Allah selepas ni perlahan-lahanlah kita keluarkan satu insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi all the best sekali lagi Datuk Syafinas ya. Terima kasih MHI kerana menjemput saya. Maksud kita akan jumpa 6 kali lagi lah. Sebab ada lagi 6 lagu baru. Alhamdulillah. Datuk, Instagramnya di sini. Okey, ini dia. Dan semua sekarang ni cerita pasal Persis Salju lah. Sebenarnya saya dah stop dah. Cakap pasal Persis Salju je. Yang atas ni. Tak juga. Tu
Apa dia? Oh, nampak tak? Bukan senang nak jadi performer ni. Kena berani apa semua. Okey, baik. Terima kasih. All the best sekali lagi. Terima kasih. Dato' Syafinas. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Dato' Syafinas. Lagu apa? Rinduku, Rindumu. Rindumu. Rindumu, rinduku. Rindumu. You rindu I, baru I rindu you. Okey, menarik esok pula. Jangan lupa saksikan kita tip puasa bagi ibu mengandung. Kalau tak pasti, esok kita akan kena pasti. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan. Bye. Terima kasih. Setiap waktu ku dengar si angin senja di telinga, suara